salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Zaihan dan rakan-rakan sekalian. Okey, pada hari ini kami akan melakukan tugasan 3 ELMK 3113 iaitu pembentangan mengenai isu moral dalam kalangan pelajar sekolah. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya, Nur Aisyah binti Ahmad Kushairi, kemudian Nur Fatisha binti Syamsuddin dan Siti Nur Asmah binti Abdullah Sani. Dalam pembentangan ini, kumpulan kami telah memilih isu tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, apa itu tingkah laku antisosial? Tingkah laku antisosial merujuk kepada tindakan yang melanggar norma masyarakat. Atau dalam kata lain, tingkah laku yang ganas terhadap individu lain yang menyebabkan ancaman bahaya dan kecederaan. Kemudian, menurut Chin et al. 2005, tingkah laku antisosial yang ditunjukkan oleh pelajar banyak ragam seperti ponteng kelas, vandalism, mencuri, buli, tidak menghormati guru serta rakan dan tidak menghormati undang-undang. Jadi untuk pembentangan tugasan ini, kami akan memberi fokus kepada isu tidak menghormati guru dan rakan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, saya akan berkongsi mengenai konsep tingkah laku antisosial. Tingkah laku antisosial biasanya dilakukan secara berulang-ulang kali oleh seseorang individu tanpa mempunyai rasa bersalah terhadap kejahatan yang dia lakukan. Kemudian, bukan sahaja tak rasa bersalah, individu ini tak mempunyai kesedaran untuk mengambil pengajaran daripada pengalaman yang lampau. Dan tingkah laku antisosial ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi, dapat disimpulkan bahawa tingkah laku antisosial ini sebagai perbuatan atau tingkah laku individu yang tidak bermoral. Seterusnya, saya lanjutkan dengan definisi tidak menghormati guru dan rakan. Tidak menghormati guru dan rakan didefinisikan sebagai sikap tidak patuh kepada arahan, penggunaan bahasa kesat atau sikap biadab terhadap guru dan rakan sekelas. Saya bagi contoh, pelajar yang memaki hamun guru di kelas dan pergaduhan dan pencurian antara pelajar di kawasan sekolah. Untuk pembentangan selanjutnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Siti Nur Asmah. Setelah mengetahui definisi tidak menghormati guru dan rakan yang telah dibentangkan oleh rakan saya iaitu Nur Aisyah, sekarang kita akan membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar, terutamanya yang melibatkan tidak menghormati guru dan rakan. Memahami faktor-faktor ini adalah penting untuk menangani tingkah laku negatif yang boleh menjejaskan perkembangan pelajar. Faktor pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya sering dianggap sebagai salah satu faktor terbesar yang menyumbang kepada tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar. Pada usia remaja, pelajar sering mencari pengiktirafan dan penerimaan dalam kalangan rakan sebaya mereka. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kumpulan rakan yang terlibat dengan tingkah laku negatif seperti tidak menghormati guru dan rakan-rakan lain di sekolah. Tekanan rakan sebaya boleh menyebabkan pelajar terlibat dalam tindakan mereka mengejek guru, bertindak biadab atau membuli rakan sekelas hanya untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu. Di samping itu, keinginan untuk dilihat sebagai cool atau popular seringkali mendorong pelajar melakukan perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan disiplin yang telah diajar di rumah maupun di sekolah. Tekanan ini boleh jadi sangat kuat sehingga pelajar yang sebenarnya mempunyai nilai positif dan menghormati guru mungkin akan meniru tingkah laku rakan-rakan mereka yang kurang baik semata-mata kerana takut dikecualikan di dalam kumpulan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh rakan sebaya dalam membentuk tingkah laku pelajar, sama ada ke arah positif maupun ke arah negatif. Seterusnya adalah pengaruh media sosial.
Media sosial kini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar. Platform seperti TikTok, Instagram dan juga Twitter sering menjadi tempat di mana tingkah laku negatif dipaparkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kandungan yang mengandungi unsur buli cyber, penghinaan dan kritikan melampau terhadap orang lain boleh mempengaruhi pemikiran remaja, terutamanya apabila tingkah laku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang viral atau mendapat perhatian ramai. Remaja yang banyak menghabiskan masa di media sosial terdedah kepada budaya yang kurang menghormati orang lain, termasuklah guru dan rakan. Lebih membimbangkan lagi apabila kes di mana pelajar merakam tindakan mereka seperti tidak menghormati guru dan memuat naiknya di media sosial untuk dijadikan hiburan. Ini bukan sahaja menggalakkan tingkah laku antisosial, malah menormalisasikan tindakan tersebut dalam kalangan pelajar lain yang menontonnya. Pelajar yang terdedah kepada kandungan negatif ini berisiko meniru tingkah laku yang sama dalam kehidupan sebenar, seperti tidak menghormati guru, mengganggu rakan sekelas atau bertindak biadab di hadapan orang ramai. Faktor ketiga adalah faktor keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sikap dan tingkah laku anak-anak. Namun jika hubungan dalam keluarga renggang atau tidak harmoni, ia boleh menyumbang kepada perkembangan tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar. Kurangnya pengawasan daripada ibu bapa, terutamanya dalam aspek disiplin dan juga didikan moral, boleh menyebabkan anak-anak merasa bebas untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dalam sesetengah keluarga, ibu bapa mungkin terlalu sibuk dengan kerja sehingga mereka kurang memberi perhatian terhadap tingkah laku anak-anak mereka di rumah maupun di sekolah. Selain itu, jika ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik atau tidak mengamalkan sikap saling menghormati di rumah, anak-anak tidak memahami betapa pentingnya untuk menghormati orang lain, termasuklah guru dan rakan sekolah mereka. Konflik berterusan antara ibu bapa ataupun ketidakharmonian dalam keluarga juga menyebabkan pelajar merasa tertekan dan meluahkan rasa frustrasi mereka dengan bertindak secara agresif di sekolah, sama ada terhadap guru maupun rakan sekelas mereka. Faktor terakhir ialah persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah yang tidak menyokong perkembangan positif pelajar juga merupakan satu lagi faktor yang menyumbang kepada tingkah laku antisosial. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang menyediakan suasana yang aman, selamat dan berdidik. Tetapi dalam setengah kes, kekurangan disiplin dan kawalan dalam kalangan pelajar boleh menggalakkan tingkah laku negatif. Sekolah yang tidak mempunyai peraturan yang jelas dan tidak melaksanakan tindakan disiplin yang tegas mungkin memberi isyarat kepada pelajar bahawa tingkah laku buruk seperti tidak menghormati guru dan rakan tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Ini menyebabkan pelajar merasa bebas untuk bertindak sesuka hati mereka. Di samping itu, kekurangan sokongan emosi dari pihak sekolah seperti guru ataupun kaunselor juga menyebabkan pelajar merasa tidak mempunyai tempat untuk meluahkan masalah ataupun tekanan yang mereka hadapi. Jika pelajar merasa terpinggir atau tidak diberi perhatian yang mencukupi, mereka mungkin bertindak dengan cara negatif untuk mendapatkan perhatian. Peranan guru dan kaunselor yang berfungsi sebagai pembimbing moral dan emosi kepada pelajar amat penting dalam mengurangkan tingkah laku antisosial ini. Setelah mengetahui 4 faktor utama yang menjadi penyumbang kepada berlakunya tingkah laku antisosial ini di kalangan pelajar, marilah kita beralih kepada kesan dan akibat tingkah laku antisosial di peringkat sekolah. Tingkah laku antisosial seperti buli rakan sekelas dan sikap tidak menghormati guru memberi kesan negatif kepada pelajar serta persekitaran mereka. Marilah kita lihat daripada sudut pelajar yang dibuli ataupun mangsa buli. Bagi mangsa buli, mereka sering mengalami kemurungan, ketakutan untuk ke sekolah dan berlakunya penurunan prestasi akademik mereka. Tekanan emosi ini menyebabkan mereka hilang fokus dalam pembelajaran yang akhirnya menjejaskan pencapaian akademik mereka. Kesihatan mental mereka juga boleh terjejas dan risiko mengalami trauma dalam jangka masa yang panjang.
Namun, bagi pelaku antisosial, jika tidak dihentikan, mereka mungkin akan terlibat dalam jenayah yang lebih serius seperti mencuri atau penyalahgunaan dadah di masa hadapan. Jika tingkah laku negatif ini tidak ditangani awal, ia boleh mengheret mereka ke jalan yang lebih berbahaya sekaligus merosakkan masa depan mereka. Seterusnya, kita melihat kesan tingkah laku antisosial terhadap sekolah. Sekolah turut mengalami kesan negatif apabila tingkah laku antisosial menjadi perkara biasa di sekolah tersebut. Persekitaran sekolah menjadi tidak selamat dan tidak kondusif pembelajaran. Pelajar lain akan merasa takut dan tidak selesa, sementara guru sukar untuk mengawal kelas yang sering terganggu oleh masalah disiplin. Imej sekolah juga akan terjejas apabila ia dikenali sebagai tempat yang bermasalah dari segi disiplin. Reputasi sekolah akan merosot di mata masyarakat dan ibu bapa mungkin ragu-ragu untuk menghantar anak mereka ke sekolah tersebut yang akhirnya mengurangkan bilangan pelajar baru di sekolah tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatisha akan meneruskan pembentangan Saudari Nur Asmah berkaitan kesan dan akibat tingkah laku antisosial di peringkat tempatan. Secara umumnya, tingkah laku antisosial di peringkat tempatan boleh memberi kesan yang mendalam kepada pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam komuniti. Berdasarkan poster tersebut, terdapat dua atau beberapa kesan dan akibat yang timbul akibat daripada tingkah laku antisosial. Yang pertama, komuniti, dan yang kedua, hubungan sosial. Oleh itu, saya akan menerangkan dari aspek komuniti terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, pelajar atau murid yang terlibat dalam tingkah laku antisosial ini mungkin membawa masalah ini ke peringkat komuniti, di mana ia akan menyumbang kepada peningkatan jenayah atau ketidakstabilan sosial. Hal ini termasuk pelbagai bentuk pelanggaran undang-undang seperti vandalism, mencuri dan perbuatan buli. Apabila masalah ini merebak dalam komuniti, secara tidak langsung dia akan menimbulkan perasaan ketakutan atau rasa tidak selamat di dalam kalangan penduduk, serta ia juga akan melemahkan rasa kekitaan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu juga, tingkah laku ini juga boleh menyebabkan kerosakan kepada harta benda awam seperti bangunan atau kemudahan umum yang disediakan oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Oleh itu, kos untuk memperbaiki atau mengganti kemudahan ini akan membebankan pihak berkuasa tempatan kerana terpaksa menggunakan wang cukai untuk membiayai perbaikan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan dari aspek hubungan sosial. Tingkah laku antisosial juga boleh menjejaskan keharmonian hubungan antara jiran, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, murid atau pelajar yang terlibat dalam vandalism atau perbuatan yang merosakkan harta benda awam boleh mencetuskan konflik dalam kalangan jiran dan ahli masyarakat. Justru, hubungan ini akan rosak kerana kekurangan kepercayaan dan isolasi sosial dalam komuniti, dan ini menyebabkan hubungan ini sukar untuk dipulihkan. Seterusnya, saya akan meneruskan penerangan berkaitan kesan dan akibat tingkah laku antisosial di peringkat global. Tingkah laku antisosial di peringkat global boleh memberi kesan yang lebih meluas daripada yang dilihat di peringkat tempatan. Pada skala global, tingkah laku ini mencerminkan cabaran yang dihadapi dalam pembentukan nilai moral dan etika dalam generasi muda.
kesan kepada ekonomi dan pembangunan global antaranya ialah remaja yang tidak diasuh dengan baik mungkin menghadapi kesulitan dalam menyumbang kepada pembangunan negara di masa depan. Dan yang kedua, tingkah laku negatif dalam kalangan remaja juga boleh menghalang perkembangan moden insan dan daya saing global dalam sesebuah negara. Okey, isu tidak menghormati guru dan rakan dalam kalangan pelajar ini memberi dampak buruk kepada mangsa seperti pencurian dan pergaduhan antara pelajar di sekolah akan menyebabkan kecederaan dan rasa kebimbangan di kalangan pelajar. Manakala guru yang diganggu dan dihina oleh pelajar akan menyebabkan gangguan emosi dan profesionalisme guru itu terganggu. Jadi saya akan memberikan beberapa cadangan penyelesaian atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu antisosial dalam kalangan pelajar sekolah. Pihak yang pertama perlu mengambil tindakan ialah ibu bapa. Seperti yang kita tahu, setiap ibu bapa mahukan anak-anak mereka menjadi insan yang baik, boleh diharapkan dan berguna. Jadi untuk melahirkan insan seperti yang diharapkan ini, anak-anak memerlukan didikan dan asuhan ibu bapa dengan kasih sayang. Antara cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ni harus mewujudkan saluran komunikasi yang sihat dengan anak-anak. Seperti bertanya perkembangan anak-anak, biar anak ni merasa selesa dan dekat dengan ibu bapa mereka. Dengan ini, barulah anak-anak tidak melakukan tingkah laku yang negatif bagi menarik perhatian ibu bapa mereka. Jadi, ibu bapa perlu melaksanakan tugas mereka dengan mengurus dan mengawal tingkah laku anak-anak mereka. Jangan sering melepaskan tanggungjawab kepada pihak sekolah. Pihak yang seterusnya ialah pihak sekolah. Pertama, pihak sekolah perlu kuat kuasakan disiplin sekolah. Kalau sebelum ini, isu disiplin dipandang sambil lewa saja. Sekarang ni, pihak sekolah perlu tegakkan peraturan yang jelas dan adil bagi mengawal tingkah laku pelajar. Kedua, dari segi sokongan kaunseling. Guru kaunseling perlu menyediakan perkhidmatan kaunseling dan memberi sokongan psikologi untuk pelajar yang bermasalah atau mangsa dari individu yang melakukan tingkah laku antisosial ini. Kemudian rakan sebaya juga perlu turut terlibat dalam mengatasi masalah ini. Antara cara yang rakan sebaya boleh lakukan ialah saling memberi nasihat dan teguran kepada rakan yang melakukan kesalahan dan mengajak mereka untuk melakukan kebaikan. Yang terakhir, penglibatan komuniti. Perlu ada kerjasama antara ibu bapa, guru dan pihak berkuasa tempatan seperti ketua kampung atau kawasan. Ini untuk menangani masalah tingkah laku antisosial dalam kalangan remaja ataupun dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, boleh adakan ceramah mengenai membantras masalah jenayah dengan melibatkan pegawai polis agar para remaja atau para pelajar ni mendapat kesedaran. Dengan langkah-langkah yang saya berikan ini, isu antisosial dalam kalangan pelajar dapat diatasi. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Kesimpulan daripada isu ini yang telah dibincangkan oleh saya dan dua rakan saya lagi dapat dilihat dari beberapa sudut. Sudut yang pertama ialah kemerosotan nilai moral. Tindakan tidak menghormati guru dan rakan menunjukkan adanya kemerosotan nilai moral di kalangan individu yang terlibat. Ini mungkin berpunca daripada kekurangan penekanan terhadap adab, budi pekerti dan etika dalam masyarakat serta pengaruh budaya luar yang mengabaikan hormat kepada pihak yang lebih tua atau sesama rakan. Yang kedua, gangguan terhadap persekitaran pembelajaran. Sikap antisosial ini boleh menjejaskan suasana dan keberkesanan proses pembelajaran apabila guru tidak dihormati, sukar bagi mereka untuk mengawal kelas dan memberi pendidikan yang berkesan.
Rakan yang tidak dihormati pula mungkin akan berasa tidak selamat, terpinggir atau terganggu, menyebabkan dinamika negatif dalam interaksi pelajar. Saya akan meneruskan pembentangan saudari Nur Asmah berkaitan kesimpulan. Kesimpulan yang ketiga yang dapat dibuat ialah kesan psikologi. Seperti yang kita tahu, individu yang berperilaku antisosial mungkin mengalami tekanan emosi, masalah keluarga atau pengaruh negatif dari media atau pergaulan. Pada yang sama, masa perbuatan tidak hormat ini boleh mengalami kesan psikologi seperti tekanan, kebimbangan atau penurunan motivasi dalam pembelajaran dan kehidupan sosial. Dan kesimpulan yang keempat ia dapat dibuat ialah peranan ibu bapa dan masyarakat. Kurangnya pengetahuan ibu bapa serta pengaruh persekitaran sosial yang tidak sihat boleh menjadi punca masalah ini berlaku. Pendidikan asas daripada rumah yang tidak menekankan nilai-nilai seperti hormat menghormati mungkin menyebabkan murid atau pelajar gagal mempraktikannya di sekolah. Akhir sekali, apa yang saya dapat rumuskan berdasarkan pembentangan yang kami jalankan ialah secara keseluruhannya, sikap yang tidak menghormati guru dan rakan adalah gejala antisosial yang memerlukan tindakan dari pelbagai pihak termasuk keluarga, sekolah dan masyarakat. Kesedaran dan pendidikan moral yang konsisten serta sokongan emosi bagi murid atau pelajar perlu diperkukuhkan lagi untuk mencegah isu ini daripada terus berleluasa. Sekian, terima kasih.